Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun kita masih lagi dalam suasana PKP, dalam suasana endemik ini. Kita masih lagi perlu menjaga SOP, mengawal diri kita. InsyaAllah, di samping itu kita masih lagi bersemangat untuk menuntut ilmu demi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Jadi para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita berpandukan kepada buku teks Kafa pelajaran ibadah tahun 6. Berpandukan kepada buku teks Kafa pelajaran ibadah tahun 6. Para pelajar boleh buka muka surat 53. Iaitu kita masih dalam pelajaran yang ke-11, iaitu berhubung dengan dam. Dam ini adalah denda yang dikenakan ke atas orang yang mengerjakan haji dan umrah. Dam ataupun disebut denda yang akan dikenakan ke atas orang yang mengerjakan haji dan umrah bila dia melakukan larangan-larangan tertentu semasa melakukan ibadah haji ataupun umrah. Baik, kita masuk pada muka surat yang ke-53, iaitu dam yang diistilah dengan dam takhayyir dan ta'dil. Takhayyir dan ta'dil. Apa yang dimaksudkan dengan dam takhayyir dan ta'dil? Kesalahannya ialah memburu binatang dan memusnahkan tanaman di tanah suci Mekah. Memburu binatang dan memusnahkan tanaman di tanah suci Mekah. Ini di antara larangan-larangan ketika seseorang itu mengerjakan haji ataupun umrah. Tidak boleh sama sekali memburu binatang. Tengok apa orang kata biawak pasir. Teringin dia kata boleh buat ubat. Ketika kita sedang mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, nampak ada biawak pasir, kita pun nak tangkap, bunuh dia untuk dijadikan ubat. Tak boleh. Dia akan dikenakan dam lah. Kerana melakukan perbuatan tersebut. Ataupun mencabut tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tanah haram. Di sekitar tanah haram. Mencabut tumbuh-tumbuhan. Hatta rumput sekalipun. Rumput sekalipun tak boleh dicabut. Apatah lagi mematah-matah pohon-pohon kayu. Patah pohon kayu. Memusnahkan maksudnya mematah-matah pohon-pohon kayu yang ada di persekitaran. Sewaktu kita berada di Mekah ketika kita dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Duduk di padang Arafah, ada pokok-pokok, ada tumbuh-tumbuhan. Kita sambil-sambil kita duduk tu, kita tanpa kita sedari kita mencabut tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang ada di sekitaran perkhemahan wukuf kita di Arafah. Maknanya kita melakukan satu larangan dalam keadaan kita mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi, mana dia dendanya? Denda atau damnya? Bila mana memburu binatang ataupun memusnahkan tanaman di tanah suci di Mekah. Iaitu damnya ialah menyembelih binatang ternakan. Menyembelih binatang ternakan yang sama atau sebanding dengan binatang buruan tersebut. Ataupun bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah kepada fakir miskin mengikut nilai harga binatang yang akan disembelih. Binatang apa? Binatang unta ke? Kambing ke? Binatang tersebutlah. Nilaikan binatang tersebut. Sedekahkan kepada fakir miskin. Atau berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli mengikut kadar harga binatang tersebut. Kalau binatang tersebut harganya kata 500. RM500 ni boleh berapa beli cupak? Boleh berapa beli berapa cupak beras dengan harga nilai tersebut. Maknanya kalaulah sekiranya secupak beras RM2, kalau 500 artinya 250 hari. Kan? Berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli mengikut kadar harga binatang. Atau juga binatang buruan tidak boleh harga binatang atau jika binatang buruan tidak boleh dibuat tidak boleh dibuat bandingan dengan mana-mana binatang lain.
damnya ditentukan mengikut harga binatang buruan ataupun pokok yang telah dimusnahkan itu. Itulah nilai. Nilai pada binatang buruan yang diburu tersebut dan pokok yang dimusnahkan nilai dia. Jadi itulah dam yang dikenakan bagi orang-orang yang mengerjakan umrah atau haji, melakukan kesalahan memburu binatang dan memusnahkan tanaman di tanah suci. Tanaman ini juga mengikut mazhab kita Imam Syafi'i bukan sekadar di tanah suci, tetapi di atas tanah perkuburan. Di atas tanah perkuburan, di atas kubur. Tumbuhan yang tumbuh di atas kubur juga haram dicabut. Ikut hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang bolehnya dipotong untuk dijaga supaya dia lebih rapi. Kalau dicabut juga hukumnya haram. Begitulah apa yang berlaku ke atas orang yang mengerjakan ibadah haji atau umrah, mencabut tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram adalah dikenakan denda. Sebagaimana yang kita bincangkan tadi, denda mengikut kadar nilai harga binatang yang diburu, nilai harga tanaman yang dicabut. Kalau tak mampu juga, tak ada duit untuk membeli barang ataupun beras ataupun makanan asasi yang perlu kita beri kepada fakir miskin, dengan nilai tersebut, kena berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang dibeli mengikut kadar harga binatang ataupun tumbuhan yang dicabut tersebut. Itulah dam yang ketiga yang disebabkan diistilahkan dengan takhayyur dan ta'dil, insya-Allah. Jadi saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota pada kesalahan dam yang dikenakan denda ini bagi orang yang mengerjakan haji atau umrah ini, kesalahan yang ketiga yang dimasukkan di sini. Kelompok yang ketiga, insya-Allah. Buat catatan nota dalam buku tulis kamu sebagai simpanan maklumat kepada kamu untuk menghadapi sebarang ujian yang boleh kamu menghadapinya. Terlebih-lebih lagi kamu akan menghadapi ujian UPKK, mungkin ada soalan tentang dam ini. Wallahu a'lam. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.